lagi diberi kesihatan, diberi umur, diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan adanya semua itu kita dapat sama-sama berkumpul di dalam surau ini dan kita sama-sama ni beriktikaf, kita meneruskan amalan bulan Ramadan yang mana kita semua maklum Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan pahalanya yang sangat banyak. Jadi untuk malam ni tazkirah ringkas sempena dengan solat tarawih. Sebagaimana kita tahu semua, solat tarawih ni ialah solat rehat daripada tarawih, solat rehat. Begitulah para sahabat buat. Dan di celah-celah rehat tu disertai dengan zikir, solawat dan sebagainya. Boleh juga tazkirah. Dan salah satu yang kita buat malam ni untuk menyempurnakan nama solat itu sebagai solat at-tarawih. Dan untuk malam ni saya diberi tajuk iaitu menjaga mulut. Mulut ni adalah salah satu daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kamu nak hitung banyak di antara nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak akan mampu. Dan di antara banyak-banyak nikmat yang Allah bagi pada kita ialah mulut. Yang mana dengan pemberian nikmat mulut ni, dia membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain ada juga mulut, tapi mereka berbeza dengan mulut kita. Yang mana mulut kita boleh digunakan dengan berbagai-bagai cara dan keadaan bunyi dan sebagainya. Dan dengan adanya mulut, banyak kebaikan yang kita boleh buat. Di antaranya kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita hafaz Al-Quran, untuk sebagai amalan yang kita namakan dia sebagai ibadat. Tapi dalam keadaan banyak benda yang baik yang boleh dilalui ataupun dibuat melalui mulut, ada juga benda-benda yang tak elok, yang banyak sangat yang keluar daripada mulut. Sebab itulah dalam surah Yasin Allah menyatakan satu ayat hampir belakang tu, Allah Ta'ala sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan gamkan mulut. Mulut kita ni akan digam di pada masa nanti. Wa nukallimuna aydihim, dan kami akan beri kuasa untuk tangan-tangan dan kaki-kaki bercakap dan mereka menyaksikan apa yang kita lakukan. Daripada ayat ni kita dapat ambil istifadah ataupun dapat ambil pengajaran bahawa mulut ni sangat-sangat bahaya kalau kita tidak menjaganya. Sangat-sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab mulut ni, andai kata kalau kita faham daripada surah Yasin tu, dia sanggup menipu di depan Allah di pada mahsyar nanti, andainya Allah tidak gamkan dia. Sebab itu kita nak jaga mulut kita sampai akhirat nanti bermula di dunia. Sebab itulah di antara banyak-banyak hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah dia bercakap benda yang baik, aw liyasmut, atau kama qala Rasulullah, ataupun dia diam. Diam. Itu di antara salah satu untuk kita menjaga lidah kita. Lebih-lebih lagi kita di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana dengan sebab amalan-amalan lidah yang boleh membatalkan ataupun mengurangkan banyak pahala-pahala puasa yang kita buat daripada masuk waktu subuh sampai maghrib. Pahalanya sebagaimana ustaz-ustaz kita banyak berceramah, bercerita bahawa pahala puasa ni diketahui oleh Allah, para malaikat tak tahu. Tetapi yang menghilangkan pahala itu ialah selain daripada benda-benda lain, mata, hidung, telinga dan sebagainya, salah satunya mulut. Sebab itu kita nak jaga, terutama di bulan Ramadan ni, mulut kita jagalah. Di antaranya benda-benda tak elok lah. Daripada mulut keluarnya sifat sifat munafik, kita menipu. Ada juga sifat sum'ah. Sum'ah ni kita nak memperdengarkan.
memperdengarkan. Kalau kita jenis orang qori Al-Quran, kita baca elok-elok supaya orang kagum dengan kita. Kita nak macam tu, maka dipanggil sum'ah. Begitu juga ujub. Kita buat kita sebut ataupun kita azan dengan suara yang baik, kita rasa kita lah yang terbaik. Itu juga melalui mulut yang perlu kita jaga. Ada di antara benda-benda yang kita nak jaga ataupun perkara yang perlu kita buat supaya kita boleh jaga mulut kita di dunia ni ialah pertama dengan ilmu. Ilmu. Yang mana ilmu sangat penting, benteng yang sangat penting untuk menjaga mulut kita selain daripada anggota-anggota kita yang lain. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah, seorang sahabat Nabi. Dia kata, ma tukhafu alayya, dia kata qultu ya Rasulullah, ma takhafu alayya, wahai Rasulullah, apakah yang kamu paling takut ke atas aku? Sufyan bin Abdullah tanya Rasulullah. Rasulullah pun akhaza bilisanihi summa qala hadha. Hadis riwayat Imam Muslim, Nasai, Ibnu Majah. Nabi keluarkan lidah dia, tarik lidah dia, dia kata ni yang perlu kamu jaga ni. Nabi tunjuk bahayanya lidah. Dan dosa lidah ni, dia hanya berkata-kata sahaja. Tidak perlu tidak perlu buat yang banyak sangat. Kalau dia bernyanyi sejuta contoh, kita YB lah contoh. Saya kalau menang, saya nak bagi sejuta kepada Surah Al-Mukhlisin. Tiba-tiba dia menang. Ini secara umum lah, saya tak sebut siapa-siapa ni. Dia menang, dia tak bagi sejuta, maka dosa dia sejuta lah. Besar. Tidak senang. Begitu juga perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Dia ada 3 perkara lah. Sebagaimana kalau ustaz-ustaz kita ajar ilmu akidah. Pertama berkaitan dengan perkataan melalui mulut juga. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga i'tiqadat, iaitu i'tiqad kita. Jadi di antara benda-benda yang berkaitan dengan lidah ni ialah perkataan. Kita kata solat zuhur ni tak wajib pun, contoh. Dan gurau-gurau saja. Sekejap ketika itu saja dia terus jadi murtad. Bahaya, kena jaga lidah kita. Dan yang keduanya ialah dengan amal. Amal ni maksudnya sebagaimana saya baca hadis tadi, Nabi sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Bila nak bercakap, cakap benda yang elok-elok. Bercakap benda yang elok-elok, benda yang tidak menimbulkan keresahan orang. Kalau orang yang buat amal ibadat tu tak kurang betul, bila diminta nasihat, kita jangan menjadikan dia rasa teruk macam mana aku buat selama ni. Kita cuba menenangkan, yang lepas tu biarkan. Kita doa supaya Allah terima, ada kita buat yang terbaik seberikutnya. Itu dia sudut kata-kata lah. Kalau lah kita jenis orang yang tak ada ilmu, sebaik-baiknya diam. Diam lebih baik daripada kita berkata-kata yang menyebabkan dosa yang keluar daripada lidah. 10 minit 10 minit. Dan ada banyaklah hadis. Saya cuba belik-belik kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Dia sebut babu hifzil lisan, bab yang menyebut tentang jaga lidah. Sebab lidah ni pada mulut. Bila sebut mulut, dia ada lidah. Daripada lidah tu dia ada 2 perkara. Dalam mulut kita dia boleh masuk benda halal dan benda haram. Benda halal ni yang kita cari secara halal lah. Yang haram ni kita ambil secara tak betul, ataupun zat makanan itu sendiri haram, seperti arak dan sebagainya. Dan daripada lidah kita ni dia boleh keluar 2 juga, iaitu benda yang halal yang bermanfaat, benda yang baik dan benda yang tak baik. Ada benda yang tak baik banyak sekali lah. Ni yang kita nak jaga. Yang kita berkongsi sedikit tazkirah pada malam ni, iaitu menjaga lidah kita daripada benda-benda haram. Di antaranya ghibah. Ghibah ni besar dosa dia. Ghibah ni mengumpat. Kalau istilah orang perempuan, membawang. Membawang, kita sebut orang ni dia ni teruk dan sebagainya. Itu membawang. Kalau kita nyatakan nama, kita tahu khusus orang tu dipanggil mengumpat. Walaupun setengah-setengah mengumpat ni adalah diharuskan. Kalau kita belajar ilmu sikit lagi, dia ada 6 perkara mengumpat diharuskan. Tapi kalau secara umumnya mengumpat ni haram. Selain daripada tu,
Banyak lagi. Kalau kita sebut satu persatu banyaklah. Dan dengan sebab mulut juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Saf, yuridu an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka itu orang kafir ni, dia nak menutup cahaya Allah, maksud cahaya ni agama Allah, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Maksud mulut ni lidah mereka. Lidah mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau qarihal kafirun, dan Allah tetap menyempurnakan agamanya walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Jadi begitulah pentingnya kita menjaga lidah kita daripada menyebut ataupun berkata-kata benda yang tak berfaedah. Dan ada di antara hadis Nabi sebut, min husnil Islam tarki ma la ya'nih, atau kama qala Rasulullah. Nabi kata di antara keelokan Islam seseorang itu ialah dia meninggal perkara yang dia tidak berfaedah, terutama melalui lidah dia. Jadi saya setakat itu saja untuk tazkirah malam ni. Mudah-mudahan di samping kita berpuasa, perut kita tingkatkan pada puasa khusus. Khusus puasa awam khusus, iaitu puasa lidah, mata, hidung dan sebagainya. Kita puasa semua tu. Siapa yang boleh, lebih baik lagi khusus al-khusus, sebagaimana sebut Imam Al-Ghazali sebut, tahap yang ketiga ialah khususul khusus, iaitu orang yang tahap tertinggi ialah sampai peringkat hati. Hati dia pun berpuasa juga. Jadi rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini bermanfaat untuk kita, untuk saya dan kita semua, untuk amalkan dalam kehidupan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.